Selamat sejahtera semua. Saya Dietitian Tan. Lepas mendengar sesi perkongsian dari rakan saya Puan Fida, harap semua telah dapat pendedahan terhadap sumber kalori dalam makanan. Dalam sesi yang seterusnya, saya akan mengkongsikan maklumat mengenai beberapa hot topik yang kerap dibincang dalam kawalan pemakanan dan juga jagaan kesihatan. Ramai orang kerap baca maklumat pemakanan yang dikongsi dalam media sosial dan ikut saranan tersebut tanpa mengkaji ketepatan maklumat. Tindakan ini sebenarnya agak membahaya terutamanya untuk orang yang menghidapi masalah ataupun penyakit seperti kegagalan buah pinggang dan sebagainya. Okay. So, antara jadi, adakah maklumat-maklumat yang dikongsi dalam media sosial ini adalah fakta ataupun mitos? Jadi, marilah kita bincang satu demi satu. Antara salah satu topik yang kerap dibincang adalah mengenai beras ataupun nasi. Tuntutan yang kerap dibuat terhadap nasi adalah nasi ni menggemukkan. Kalau nak kuruskan badan, kena elak makan nasi, tak boleh makan nasi. Okay? So, adakah ini betul? So, sebenarnya nasi tidak menggemukkan. Yang gemukkan adalah apabila kita ambil nasi tanpa kawalan. Dan waktu yang sama, tidak ambil masakan yang berlemak tinggi. Ambil kuah masak lemak yang banyak. Okay? Jadi, ini semua akan menyumbangkan kepada pengambilan tenaga ataupun kalori yang berlebihan. Di kalori yang berlebihan yang tidak dihabis pakai, ia akan disimpan dalam badan sebagai lemak lalu menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi, ingat, nasi tidak menggemukkan. Yang penting kita perlu kawakan porsi makanan. Okey? Dan seterusnya, apa lagi tuntutan yang kerap buat terhadap beras ataupun nasi? Okey? Yang paling kerap dengar adalah nasi basmati ataupun beras parboil, beras poni adalah tidak mengandungi kanji. So, adakah ini benar? Okey, so saya akan tunjukkan 3 label pemakanan yang terdapat pada bungkusan beras. Yang pertama adalah beras wangi, kedua beras basmati, dan ketiga beras parboil ataupun beras poni. So, untuk beras wangi, setiap 100 gram ia mengandungi karbohidrat sebanyak 81.1 gram. Berbanding dengan beras basmati, setiap 100 gram juga memberi 81.1 gram karbohidrat. Dan beras parboil, karbohidrat setiap 100 gram mengandungi 79.62 gram karbohidrat. Jadi, adakah jauh berbeza? Okey, jadi jelas sekali untuk tuntutan yang nyatakan bahawa beras basmati ataupun beras parboil tidak mengandungi karbohidrat adalah tidak benar. Okey? Dan yang seterusnya, selain beras, gula juga adalah topik ataupun yang kerap yang dibincang. Okay. Selalunya gula perang dikatakan lebih sihat berbanding dengan gula pasir dan madu asli adalah sihat dan tidak mempengaruhi gula darah ataupun tidak memberi banyak kalori. Adakah kenyataan ini betul? So, sebenarnya satu sudu teh gula pasir dalam berat lebih kurang 4 gram ia memberi 16 kalori. Manakala untuk gula perang, satu sudu teh gula perang dalam berat juga lebih kurang 4 gram ia memberi 15 kalori. Jadi, kita boleh nampak antara gula pasir dengan gula perang sebenarnya tak jauh beza. Macam mana dengan madu asli? Satu sudu teh madu asli dalam berat lebih kurang 7 gram, ia memberi 25 kalori. Jadi, adakah lebih rendah kalori? Jadi, dari sini kita boleh nampak dah sebenarnya semua ni mengandungi kalori yang lebih kurang sama dan padahal untuk madu asli, kandungan kalori boleh lagi tinggi daripada gula pasir. Okay? Jadi, untuk tuntutan gula perang ataupun madu asli kurang kalori ataupun katanya lebih sihat berbanding gula pasir adalah tidak benar. Okey?
Terusnya, mengenai air sirap ataupun cordial. Selalunya di klinik, bila saya jumpa pesakit, saya akan tanya soalan, okey, air sirap ni pancuh dengan tambahan berapa banyak gula? Okay. Selalu jawapan yang tepat adalah, saya pancuh air tak manis, hanya manis buah sahaja. Okey, adakah manis buah yang kami rasa ni memang kandungan gula dia sikit? Ini adalah salah satu kode yang senang dapat di pasaran. Kalau kata kami pancuk ikut saranannya, di mana satu sudut besar air cordial ni lebih kurang dalam 15 ml, kita campur dalam 150 ml air, dia memberi 53 kalori. Okay. Ini bersamaan dengan 3 sudut teh gula. Cuba fikir, macam mana pula kalau katalah satu sudut besar air cordial ni saya campur dalam air 200 ml. Rasa kemanisan macam mana? Dan juga berbanding dengan kalau kata satu sudut besar air cordial ni saya campur dalam air sebanyak 250 ml. Adakah rasa kemanisan dia sama ke lain? Pasti lain kan? Lebih banyak air kita masukkan, dia akan lagi tawar. Tapi adakah berbeza antara kalori yang terdapat dalam air 150 ml atau 250 ml atau 250 ml sekiranya hanya satu sudut besar cordial ni dimasukkan? Okey, so sebenarnya sama. Kandungan kalori dia bergantung kepada berapa banyak cordial yang kita masuk dalam air, bukan berapa kuantiti akhir yang kita pancur. Jadi, rasa memang akan rasa lebih tawar apabila air ditambah lebih banyak. Tapi apabila kita habis minum, sebenarnya kita akan dapat kalori yang sama sekiranya kuantiti cordial yang kita masukkan adalah sama. Okay, ini kena ingatkan. Selain itu, sambung juga untuk topik air manis, kerap juga, okay, ada yang pesakit kata, okay, saya ambil air kosong lepas minum manis. Ini dapat kurangkan pengambilan gula kan? Adakah ini dapat kurangkan pengambilan gula? Okay, ini yang kerap jugalah diamalkan oleh ramai orang. Okay, seperti contoh, okay, saya makan dekat luar pagi-pagi. Saya order satu gelas teh tarik. Lepas tu saya akan minta juga satu gelas air kosong. Bila saya habis teh tarik, saya minumlah air kosong. Jadi adakah tindakan ni ataupun amalan ni dapat kurangkan pengambilan gula? Sebenarnya tidak. Okey? Konsepnya sama macam seperti tadi. Janji kalau kata berapa banyak kalori dia datang daripada pancuhan teh tarik. Berapa banyak susu pekat manis pakai, berapa banyak gula ditambahkan. So, sekiranya kita habis minum satu gelas, kalori yang dapat dalam satu gelas teh tarik ni semua akan dimasuk ke dalam badan dah. Walaupun lepas tu tak kisah berapa banyak gelas air kosong diambil, dia tak akan ubah dah. Sebab itulah kalori yang sudah masuk ke dalam badan. Okay? Yang air kosong yang kita ambil lepas minum air manis, dia hanya setakat dapat kata kurangkan rasa manis dalam mulut. Sebenarnya dia tak boleh nak kurangkan dah kandungan gula yang sudah masuk ke dalam badan. Okay? So ini kena ingat. Jadi yang penting adalah sebelum kita buat pesanan minuman, cubalah minta kurang manis. Jadi supaya memang kandungan dari pancuhannya, kandungan gula sudah kurang, jadi dari segi kalori pun akan lebih rendah. Okay? Jangan minta teh tarik yang biasa, lepas tu habis minum, kita tambah satu gelas air kosong. Ini tak akan membantu apa-apa. Okay. Okay, topik yang seterusnya, mari kita bincang mengenai buah-buahan. Okay. Sebab sekarang ni, nampaknya food pyramid yang baru sudah sarankan untuk nak tingkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab kedudukan dari yang tempat kedua sudah turun ke bawah jadi tempat pertama. Okay, sebab bertukar dengan biji rin. Jadi, nampaknya kita perlu banyakkanlah ambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi soalannya adalah,
Sekiranya saya ambil jus buah-buahan yang segar, adakah ini sama seperti saya ambil buah? Adakah ini sama? Okey. So sebenarnya ini amat bergantung kepada cara kita penyediaan jus. Satu adalah sama ada jus tersebut lepas buah kita blendkan buah tersebut, adakah jus tersebut ditapis? Sekiranya ditapis, jadi apa yang kita tapis keluar dan kita buang adalah serat. Jadi kita tak akan dapat manfaat seperti makan buah sebab kita perlukan serat dalam banyak kawalan, termasuk juga untuk kawalan berdarah, kawalan untuk kolesterol dan juga untuk sebagai berlawas. Okey? Jadi itu yang sebab tu sekiranya kita ambil clear juice, serat sudah dibuang. Sebenarnya kita tak dapat manfaat yang lengkap seperti kita makan buah secara terus. Tapi kita blendkan jus ni sebenarnya dia sesuaikan untuk orang yang ada masalah mengunyah. Contoh untuk orang tua yang ada gigi ataupun kata dia susah nak mengunyah. Jadi kita blendkan dan kita bagi minum. Tapi dengan syarat jangan tapis. Okey? Tapi sekiranya anda tak ada masalah untuk mengunyah, lebih bagus kita terus makan je buah segar. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua adalah mengenai kuantiti buah yang kita pakai apabila nak buatkan jus. Sebab bila kita makan buah, contoh apple. Mungkin lepas kita habiskan ambil satu biji apple, kita tak akanlah terus minta kata nak ambil apple yang kedua ataupun ketiga. Tapi apabila kita buatkan jus, sebab sekarang kerap kata, oh, jus yang tambahan gula ni adalah tidak sihat. Jadi, buatkan jus tambah gula. Jadi, bila jus tambah gula, satu biji buah. Bila kita blend dan buatkan satu gelas jus, adakah ini dapat rasa? Sebenarnya, tak. Okay? Bau buah tu ada, tapi rasa tu agak tawar. Tapi sebab tak boleh nak ledakkan gula. Jadi, kalau kata bila kita nak sedapkan jus tersebut, apa tindakan selalu yang dibuat? Kita tambahkan, kita pakai 2 biji buah ataupun 3 biji buah. Kita banyakkan buah supaya dapat rasa. Okay? Supaya jus tersebut sedap diminum. Jadi, bila kita buat macam ni, kita letakkan 2 biji buah ataupun 3 biji buah untuk buatkan jus. Sebenarnya ini sama sekaligus kita ambilkan 2 ataupun 3 biji buah. Sebenarnya ini senang terlebih kuantiti. So, apabila terlebih kuantiti, apa yang akan jadi terlebih? Kalori lah akan jadi terlebih. Sebab buah-buahan pun mengandungi gula semula jadi. Jadi, makan buah pun boleh menyumbang kepada peningkatan kalori. Jadi, itu yang sebab tu kena ambil perhatian terhadap buah. Kita memang galakkan ambil buah. Tapi ambil buah dalam kuantiti yang terkawal. Okay, dalam satu hari ambil buah lebih kurang 2 hingga 3 hidangan. Itu adalah hidangan yang disarankan. Tapi sekiranya anda buat jus, okay, dalam satu hari anda minum jus ni dalam 2 kali atau 3 kali. Mungkin dari sana anda akan dapat 5 hingga 6 hidangan buah dah. Dan sebab serat dibuang, jadi ini senang jadi terlebih. Okay? Jadi ini kena ingatkan mengenai buah-buahan berbanding dengan jus. Okay? Yang digalakkan adalah terus ambil buah segar. Sebab kita dapat semua manfaat dari buah dan waktu yang sama kita boleh elakkan risiko terlebih makan. Okay. So yang seterusnya juga mengenai jus buah-buahan. Tadi adalah jus segar. Okay. Macam mana pula dengan jus dalam kotak? Okay. So sekiranya jus yang kita beli dekat pasaran yang dalam kotak, dia tulis tambah tambahan gula. Jadi adakah ini sihat minum? Okay. So mari kita tengok dari label yang terdapat dari kotak. Ini adalah jus dalam kotak yang ada tambahan gula. Jadi, ikut labelnya, apabila kita minum satu gelas jus ini sebanyak lebih kurang 250 ml, ia membekal 120 kalori.
iaitu mengandungi lebih kurang 30 gram karbohidrat. Okay. So, berbanding dengan jus yang letak memang label dia tulis tiada tambahan gula. Okay. Berapa banyak tenaganya dalam setiap satu gelas, di mana 250 ml juga, ia memberi kalori sebanyak 83 kilokalori. Okay, di mananya dia mengandungi lebih kurang 20 gram karbohidrat ataupun 20 gram gula. Okay, secara bandingan, memang kita nampak jus yang tiada tambahan gula, dia mengandungi kalori yang lebih rendah. Tapi adakah ini betul-betul kata sangat rendah ataupun tidak mengandungi kalori? Tidak kan? Jadi, kita boleh nampak perbezaan dia lebih kurang 33%, 1/3. Okay? Tapi dia bukan kata betul-betul sangat rendah kalori. Jadi, itu sebab tu, sekiranya anda nak ambil jus buah-buahan dalam kotak, pertama, pilihkan jus buah-buahan yang tiada tambahan gula. Kedua, hadkan pengambilan jus tersebut juga dalam kuantiti yang sepatutnya. Kira anda nak elakkan tapak gula berlebihan ataupun nak elakkan tapak kalori yang berlebihan, lebih bagus kita ambil dalam satu gelas yang lebih kurang 200 ml sahaja. Jadi kalau macam ni, anda dapat kurangkan kalori ke lebih kurang 60 kalori lah. Bersamaan dengan 3 sudu teh gula. Okey? Okay, topik seterusnya juga mengenai buah-buahan. Okay? Ini mengenai apabila saya akan buah kering, adakah dia sama seperti saya ambil buah segar? Okay. So, ini sebenarnya amat bergantung kepada cara penyediaan buah kering tersebut. So, sekiranya buah kering ini adalah dari buah segar, kita memang terus keringkan je dengan contoh kita kata pengering makanan ini. Okay. Jadi kalau macam ni, kalau kita terus keringkan je tanpa tambahan gula semua, jadi ini sebenarnya dari segi kandungan serat, dari segi kandungan zat, dia tak jauh beza sangat bila kita berbanding dengan buah segar. Tapi sekiranya anda ambilkan buah kering seperti yang tunjuk dalam gambar di bawah. Okay. So itu nampak jelasnya buah kering di gambar yang bawah ni dia adalah buah yang ada tambahan gula. Jadi kalau itu adalah pilihan anda, jadi jelas sekali lah. Dia memang tak akan sama macam kita ambil buah kering. Sebab dia punya kandungan kalori akan lebih tinggi sebab tambahan gula. Jadi itu sebab tu kita kena perhati sikit. Sekiranya anda nak ambilkan buah kering, pilihkan buah kering yang memang dikeringkan tanpa tambahan gula. Okey? Tapi ingat juga sekiranya anda ambilkan buah kering yang tiada tambahan gula, okay, kuantiti tetap kena berhati-hati sebab dia senang terlebih makan. Sebab bila dia sudah kering, dia sudah jadi kecut. Bila kecut, nampak dia sikit. Okay? So, contoh. Okay, saya bagi salah satu contoh adalah buah anggur. Buah anggur bila dikeringkan, dia kecut, dia jadi kismis. Buah anggur ikut saranan satu hidangan buah anggur adalah 8 biji. Jadi, makan buah segar, buah anggur, kita ambil 8 biji. Lepas dia dikeringkan jadi kismis, adakah anda hanya ambil 8 biji kismis sahaja? Biasanya tidak kan? Sebab rasa 8 biji ni lepas makan ni, lepas habis makan 8 biji, mungkin anda pun tak rasa apa-apa kan? Jadi itu sebab tu kadangnya kita senang terlebih makan. Bila terlebih makan, kita akan dapat kalori yang berlebihan lah. Okay? Jadi itu sebab tu kena berhati sikit. Okay. Satu lagi yang kerap dibincang mengenai apple. Apa soalan mengenai apple? Okay? Tuntutan yang selalu buat adalah apple merah mengandungi kandungan gula yang lebih tinggi berbanding dengan apple hijau. Ataupun apple hijau ni masam. Dia tidak mengandungi gula. Adakah ini betul? Okay? So, sebenarnya apple hijau, apple merah tak jauh beza dari segi kandungan gula
gula semula jadi ataupun dari segi kandungan serat dia semua. Janji dalam saiz yang lebih kurang sama. Sekiranya anda ambil apple yang saiz lebih besar berbanding dengan apple yang saiz lebih kecil, jadi memanglah kandungan kalori yang anda dapat dari apple merah tersebut lagi banyak sebab saiz dia lebih besar. Okay. Tapi ikutnya sekiranya apple merah dengan apple hijau dalam saiz yang lebih kurang sama, sebenarnya kandungannya lebih kurang sama sahaja. Jangan tertipu dengan rasa masam dari apple hijau. Rasa masam ni sebenarnya tak bermakna dia tak ada kandungan gula. Sebenarnya dari derai rasa yang kita dapat ni, sekiranya ada satu rasa dia lebih kuat daripada rasa yang lain, jadi kita akan rasa, kita mungkin akan tak perasan ada rasa kedua. Okay? So, untuk apple hijau, sebab rasa masam dia lagi kuat daripada rasa manis, jadi kita tak rasa. Jadi sebenarnya gula dia masih ada. Contoh macam sambal. Bila kita buat sambal goreng, okay, kita letak gula. Tapi biasanya bila ambil sambal, kita jarang kata sambal ni manis ke tak. Biasa kita sebut pedas ke tidak. Tapi gula ada. Okay? Konsep yang sama. Jadi berhati-hati sebenarnya mengandungi makanan ke, buah-buahan ke, semua-semua ni jangan kerap nak kata kita nak claim kata, oh makanan ni ataupun buah ini ataupun minuman ini dia kurang manis ke atau sangat manis ke, kurang masin, sangat masin ni dengan kita punya selera rasa. Ini tak akan tepat. Okey? Okey. So, seperti yang tadi saya sebut mengenai piramid makanan yang terbaru, saranannya dah pindahkan, tukarkan tempat susunan untuk biji ring dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. So, sekarang dekat asas dia adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi, soalannya, adakah kalau kata saya kurang peminat nak makan buah, saya kurang peminat nak makan sayur, bolehkah saya gantikan sayur dengan buah? Okey, saya banyakkan makan buah-buahan dan saya tak nak makan sayur. Adakah ini sama? Okey, so dari segi serat, dua-dua buah-buahan dan sayur-sayuran, dua-dua adalah tinggi serat. Okey, jadi dari segi serat, kandungan seratnya tak ada masalah. Tapi kalau kata kita tengok kandungan kalori ataupun kandungan gula yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, ini agak jauh beza. Sebab buah-buahan kandungan gula dia akan jauh lebih tinggi berbanding dengan sayur-sayuran. Biasanya kebanyakan sayur-sayuran ni dia mengandungi sikit sahaja kalori sebab kandungan kanji dia, kandungan protein dia, kandungan lemak dia adalah sangat sikit. Jadi kiranya kita gantikan sayur-sayuran ni dengan buah-buahan, kita senang dapat tenaga berlebihan. Jadi itu yang sebab tu sebenarnya kita tak patut gantikan sayur dengan buah. Okey, kena ingat untuk bahagian ni. Sebab sayur dan buah dia ada kita kata fokus yang berlainan. Okey, sayur dan buah dua-dua pun tinggi kandungan mineral, tinggi kandungan vitamin dan tinggi serat. Tapi dari segi kalori dia agak berbeza. Jadi kena banyakkan sayur berbanding dengan buah-buahan. Okay. Dan untuk dari segi sayur pun, untuk nak elakkan anda dapat kalori yang berlebihan. Walaupun tadi saya sebut, secara umumnya kebanyakan sayur adalah tinggi kandungan serat, rendah kalori. Tapi terdapat juga sayuran yang berkanji tinggi. Okay? Seperti kita kata ubi kentang, ubi-ubian. Kalau kata kacang contoh, kacang pis, kacang pangkang, labu. Okay? So, sayuran ini dia biasanya yang tadi saya sebut dia lebih tinggi kandungan karbohidrat, jadi kandungan kalori dia akan lebih tinggi lah. Jadi kalau kata anda nak pilihkan sayuran yang rendah kalori, okay, tak nak dapat banyak kalori, tapi nak dapat faedah serat kan, cuba banyakkan sayuran yang jenis
daun terutamanya. Okey? Okay. Lepas banyak bincang mengenai buah-buahan, okay, dan sayuran, so seterusnya kita akan bincang mengenai minyak. Okay. So, apa tuntutan yang kerap buat terhadap minyak? Okay. Sebab minyak kerapnya disebut dalam kawalan berat badan dan juga kawalan kolesterol. Jadi, selalunya untuk minyak, mungkin ada orang sebut kata, oh ini adalah minyak bagus. Ini adalah minyak yang tak bagus. Dan ada juga orang rasanya, okey, kalau saya pakai minyak bagus ni untuk masak kan, untuk masak, terutamanya untuk goreng, dia tidak menggemukkan. Itu adalah sihat sahaja. Okay. So, adakah ini betul? Okay. So, kena ingatkan satu, dari segi minyak, sama ada kata nak kata minyak tu bagus ke atau tidak bagus, sebenarnya dari segi kalori dia tak jauh beza sangat. Okay. Yang beza adalah jenis lemak, komposisi lemak yang terdapat dalam minyak tersebut. Okay. So, dan komposisi ni dia penting untuk dari segi kawalan kolesterol. Tapi kalau kata dari segi kalori, sebenarnya dia tak jauh beza sangat. Contohnya, okay, minyak zaitun, ataupun kata anda pakai minyak bunga matahari, ataupun minyak kelapa sawit. Sebenarnya dekat Malaysia, kita kerap pakai minyak kelapa sawit kan. Jadi adakah antara ni yang macam minyak zaitun, minyak bunga matahari yang kerap dikatakan minyak bagus ni, kandungan kalori dia banyak beza tak berbanding dengan minyak yang kita biasa pakai, minyak kelapa sawit, ataupun ada orang kata minyak kelapa sawit ni kurang bagus. Okay? Adakah ini jauh berbeza? Sebenarnya tidak. Okay, so ini kecil sikit. Okay, so sebenarnya untuk satu sudut besar untuk minyak zaitun, dia memberi kalori sebanyak lebih kurang 122 kalori untuk minyak zaitun. Okay. Untuk minyak bunga matahari, satu sudut besar juga, dia memberi kalori lebih kurang 126 kilokal. Dan untuk minyak kelapa sawit, satu sudut besar, dia memberi 126 kalori juga. Jadi, kita boleh nampak sebenarnya lebih kurang sama je. Satu sudut besar di dalam kalori lebih kurang 120 ke 130. Jadi, itu tak jauh beza. Jadi, dalam masakan, tak kisah anda pakai minyak apa. Minyak bagus ke, minyak tak bagus ke, untuk goreng ke. Okay? So, sebenarnya kalau kata dari segi kalori, dia tak ada perbezaan. Yang beza dia hanya komposisi lemak yang terdapat dalam minyak yang kita pakai untuk kawalan kolesterol. Dari segi kalori, dia tak ada perbezaan. Okey, kena ingatkan bahagian ini. Okey, so seterusnya, selepas kita bincang mengenai minyak, okey, satu lagi yang berkaitan dengan kandungan lemak juga adalah santan. Santan kerap disebut dalam kawalan kolesterol juga, dan tuntutan dia selalu kata, oh santan ni tinggi kolesterol. Okay? Kalau nak kawalkan kolesterol, jangan ambil santan. Jadi adakah santan ni dia mengandungi kolesterol yang tinggi? Sebenarnya kena ingatkan, santan adalah bersumber tumbuhan. Tumbuhan tak ada kolesterol. Okay? Tumbuhan tak ada kolesterol. Kolesterol yang secara langsung maksudnya kita terus dapat dari makanan, badan tak perlu nak buat apa-apa penghasilan ataupun pentukaran. Okay? Kolesterol hanya datang daripada sumber haiwan. Jadi santan memang tak ada kolesterol. Jadi zaman dulu kita kerap pakai santan yang segar. Okay? Terus berah dari buah kelapa. Tapi sekarang sebab santan segar lebih susah nak dapat kan. Jadi lebih kerap kita dapatkan santan dalam kotak. Jadi biasanya bila dalam santan dalam kotak kita bacakan label, kita nampak dia tulis besar-besar bebas kolesterol. Jadi memang betul. Sebab santan ni tumbuhan. Tumbuhan tak akan ada kolesterol. Jadi dia tak tipu. Tapi sebenarnya dia pun bukan apa kita kata apa tuntutan yang khas. Dia memang tak ada kolesterol. Jadi jangan sebab anda nampak dari label dia tulis kata
tiada kolesterol. Okey, ataupun bebas kolesterol, anda happy je tiap-tiap hari pakai santan dalam kotak ni untuk masak lemak, masak kari. Okey, nanti kolesterol yang jahat dalam badan ni tetap akan naik. Okey, kena berhati sikit. Jadi kalau ikut label, okey, berapa banyak tenaga anda boleh dapat dari santan? Setiap 15 ml santan dalam kotak, dia memberi sebanyak 37 kalori. 37 mungkin anda rasa tak banyak. Tapi jangan lupa, lepas kita masukkan santan dalam masakan, kuah. Anda kena fikir, berapa banyak kuah masak lemak ataupun yang kuah bersantan ni yang anda ambil masa makan. Dan selain tenaga ataupun kalori datang daripada santan, bila kita masak, kita pakai minyak untuk tumis juga. Kerana akan bagi tenaga juga. Jadi bila campur sekali, banyak kalori kita boleh dapat dari kuah yang berlemak ataupun kuah yang bersantan. Jadi kena berhati-hati. Okey. Okey. Jadi apa cara yang kita boleh buat kata untuk kurangkan tenaga dari dalam masakan? Sekiranya saya tetap nak ambil masakan yang bersantan sebab saya suka yang masak lemak. Okey. So, dua cara. Satu, kita cairkan santan yang kita pakai. Maksudnya, kalau kata dalam masakan biasa, bila saya masak, saya letak 1 cawan ataupun 100 ml santan. Jadi sekarang, untuk nak kurangkan kalori ataupun kandungan tenaga dalam santan, supaya masakan tersebut tidak tinggi sangat kandungan kalori, kan? Jadi, dari 100 ml santan yang biasa kami pakai, kita boleh kurangkan jadi 50 ml. Jadi, bila kita separuhkan, kandungan tenaga yang dapat dalam yang datang dari santan akan diseparuhkan. Okey, itu salah satu cara. Yang kedua adalah anda boleh juga cuba dapatkan santan seperti gambar yang kedua, santan yang rendah lemak. Okey, dia kurangkan kandungan lemak sebanyak 45%. Dia bukan tak ada lemak langsung sebab santan ni tak mungkin tak ada lemak langsung. Tapi dia kurangkan hampir separuh. Jadi bila kata kandungan lemak dalam santan ni dikurangkan hampir separuh, jadi kandungan tenaga dia mesti akan dikurangkan jugalah. Jadi itu sebab tu berbanding dengan santan biasa. Okay? Santan yang dikurangkan lemak, okay? Setiap 15 ml, yang tadi santan biasa memberi 37 kalori, sekarang santan yang dikurangkan lemak, okay? Dia punya kandungan tenaga sudah dari 37 diturunkan jadi 20 kalori. Jadi itu yang salah satu juga pilihan lah sekiranya anda nak kata saya nak masak lemak tapi saya nak kurangkan kandungan tenaga. Jadi itu boleh jadi salah satu pilihan juga yang anda boleh consider. Okay? Okay. So, tadi kita banyak bincang pasal mengenai buah-buahan. Lepas tu saya suruh bincangkan mengenai minyak dan santan. So, seterusnya kita bincang sikit mengenai dessert yang kita akan ambil. Okay? So, yogurt sebenarnya selain daripada buah-buahan, yogurt juga adalah salah satu kita kata healthy snack. Okay, snack yang sihat yang digalakkan ambil dalam kita punya makanan harian. Sebab yogurt ni dia berasal daripada susu ataupun produk tenusu. So, dia boleh bagi kita sumber protein. Dia juga adalah makanan yang tinggi kandungan kalsium. Jadi, bila kita nak ambil yogurt sebagai snack yang sihat, macam mana kita nak pilihkan yogurt? Adakah setakat saya pilihkan yogurt yang ada label kata rendah lemak cukup bagus? Ataupun patut saya ambil kata yogurt yang tambah lemak? Mana yang paling bagus? Okay? So, ini contohnya okay, adalah yogurt yang rendah lemak. So, apa yang perbezaan yang saya nak tunjukkan adalah satu adalah yogurt yang perisa asli. Satu lagi adalah yogurt yang ada perisa buah. Sama ada kata perisa buah mangga ke, buah strawberry ke, ataupun buah campuran ke, tak kisah. Okay? Yang ada perisa buah. Jadi, apa perbezaan
Dua-dua pun rendah lemak. Apa perbezaan dari segi kandungan tenaganya? Okay. Untuk yogurt rendah lemak, okay, yang berisa asli, setiap 100 gram ia hanya mengandungi 60 kalori. Di mananya, okay, dia mengandungi 7 gram karbohidrat. Okay. Berbanding dengan yogurt rendah lemak yang berperisa buah-buahan. Setiap 100 gram, dia memberi 99 kalori. Nampak perbezaan tak? Okay? Kandungan karbohidrat dia adalah sebanyak 17.3 gram. Jadi, kita boleh nampak kan? Tambahan bila kita ambil yogurt rendah lemak yang ada perisa buah-buahan, kandungan karbohidrat dia bertambah sebanyak 10 gram. Okay? Jadi, kalori pun bertambah. So, 10 gram ni lebih kurang bersamaan dengan 2 sudu teh gula. Okay. Jadi, kalau kata anda nak ambil yogurt sebagai snack yang sihat dan waktu yang sama anda tak nak dapat kalori yang banyak, jadi pilihan yang bagus adalah yogurt yang perisa asli. Jangan pilihkan yogurt yang perisa buah-buahan. Okay. So, sama juga untuk yogurt yang fat free, tanpa lemak. Okay. Jadi, untuk yogurt yang tanpa lemak, yang perisa asli, setiap 100 gram, kalori sebanyak 54 kalori. Jadi, kita nampak kan, kandungan lemak dia lagi rendah, okay, berbanding dengan yang yogurt low fat, okay, yang perisa asli. Kalori beza 6 kalori sahaja. So, lebih kurang sama. Jadi, sama ada anda nak pilihkan kata yogurt asli yang low fat ke ataupun fat free. So, tak jauh beza sangat. Dua-dua pun boleh. Dua-dua pun adalah pilihan yang bagus. Tapi sekiranya anda pilihkan yogurt yang fat free, tanpa lemak, yang perisa buah-buahan. Jadi, boleh nampak juga kandungan kalori tetap lebih tinggi. Okey, setiap 100 gram yogurt yang fat free, yang perisa buah, kalori dia 78 kalori. Berbanding dengan 54 kalori untuk yang perisa asli sahaja. Jadi, nampak jelas sekali. Okay. Paling sihat adalah pilihkan yogurt rendah lemak ataupun tambah lemak yang perisa asli. Jangan beri yang ada perisa. Sebab biasa bila ada perisa buah semua, dia punya kandungan gula akan lebih tinggi. Jadi, automatik dia punya kandungan tenaga akan lebih tinggi lah. Jadi, yang paling sihat, perisa asli. Dia sebenarnya ini sama sahaja untuk kata, kalau kata anda belikan, kita kata susu dalam kotak, dia sama juga. Yang pertama, memang kata full cream fresh milk, dia akan kandungan kalori lebih tinggi sebab kandungan lemak lebih tinggi. Tapi sekiranya kita, selain kita pilihkan sama ada dia punya kandungan lemak lebih rendah atau tidak, okay, sebab itu akan memberi perbezaan dari segi kandungan tenaga. Satu lagi adalah perisa. Kalau anda suka ambil macam susu perisa coklat, biasa kandungan tenaga dia akan lebih tinggi daripada susu yang perisa asli sahaja. Okay, kena perhati sikit untuk bahagian ni. Okay, so seterusnya mengenai dessert juga. Okay, so sundae. So apa yang ini? So kadangnya bila anda pergi berjalan-jalan, supermarket ke shopping mall ke, okay, mungkin akan jalan-jalan ternampak, oh, ice cream. Okay, ada sundae sambil jalan sambil makan. Okay, ini kerap juga kan. Mungkin sekarang ni sejak MCO ni kurang lah. Sebelum tu agak kerap juga kan. Sebab senang nak dapat. Kan? Kita sambil makan, sambil jalan sambil makan. So, sebenarnya benar tak anda tengok? Ataupun benar tak anda carikan? Kalau kata saya ambilkan ice cream macam ni, berapa banyak kalori anda akan dapat dari sana? Okay, sekiranya anda tak pernah nak tahu berapa banyak kandungan gula, berapa banyak kandungan kalori anda akan dapat dari sana, so sekarang saya akan tunjukkan dia punya kandungan kalori. Untuk sundae corn yang biasa, okay, ikut gambar tu. Okay, so satu sundae corn yang perisa vanila sahaja
dia memberi 156 kalori. Okey, so di mana kandungan gula dia lebih kurang sama dengan 5 sudu teh gula. Agak banyak, lepas makan kita rasa tu sedap. Tapi tak adalah kata kenyangkan perut, just setakat sedap. Okay. Di sana kita boleh dapat banyak kalori. So, ini yang dari sundae cone yang biasa. Macam mana dengan yang sundae cone yang ada choco top? Yang ada salut kan? Dari sundae cone, dia ada salutkan coklat lagi. Nampak? Kalori dia dari 156, dia meningkat jadi 222 kalori. Okay? Sebab ada terdapat peningkatan dari segi kandungan karbohidrat dan juga lemak. Okay? Jadi, ini bersamaan dengan 6 sudu teh gula. Jadi, setakat salutkan coklat sahaja, kalori sudah bertambah. So, ini adalah sundae cone dalam cone punya. Macam mana dekat yang sebelah lagi, sebelah kanan punya? Kalau kata pilihan anda adalah chocolate flavor ke, strawberry flavor ke, yang sundae yang dalam cup, okay, dia lebih lagi banyak kan. Jadi yang ini dia punya kandungan kalori adalah sebanyak 354 kilokal. Okay, jadi lagi banyak kandungan kalori. Sebab kan kita boleh nampak dia punya kandungan karbohidrat terus 2 kali ganda. Sebab kuantiti ni bertambah, jadi kandungan gula ni pun bertambah. Jadi kalau kata anda ambilkan satu cawan coklat sundae ni, anda dapat kandungan gula dia sebanyak 11.5 sudu teh gula. Okay? Ataupun hampir-hampir kepada 60 gram karbohidrat. 60 gram karbohidrat ni sebenarnya bersamaan dengan 4 keping roti. Ataupun 2 sendok penuh nasi. Banyak kan? Tapi lepas anda habiskan satu cawan yang coklat sundae ni, anda tak pernah rasa sangat kenyang kan? Tetap boleh makan nasi. Jadi inilah di mana anda boleh dapat banyak tenaga yang berlebihan. Jadi itu sebab tu ini adalah dessert ataupun snack yang tidak sihat sebab dia akan bagi kita banyak tenaga. Kena berhati-hati sikit. Kalau kata sebulan hanya sekali bila betul-betul kata teringin, itu mungkin boleh diterima lagi. Tapi sekiranya anda ada habit yang bila saya keluar, bila saya nampak, saya mesti akan beli punya, itu memang kena berhati sikit. Terutamanya anda nak turunkan berat badan. Okey? Okey, yang seterusnya, selepas kita bincang mengenai aiskrim, dessert yang seterusnya kegemaran orang ramai. Tak kisah orang dewasa ke, kanak-kanak ke, okay? Ramai orang je suka ambil coklat. Dan selalunya bila sebut mengenai coklat, dekat pasaran ada macam-macam punya coklat. Ada yang sekarang sudah senang dapatkan coklat yang tanpa gula. Ataupun kata dark coklat. Sebab dulu kita kerap yang dapat tu adalah coklat milk. Coklat yang bersusu. So, antara coklat-coklat yang macam ni, ada ke jauh berbeza dari segi kandungan kalori? Ada ke kata tak coklat ni lebih sihat ke? Ataupun kata saya ambil yang coklat yang tanpa gula ni bagus sahaja ke? Atau macam mana? Okay, kita tengokkan label yang terdapat pada, memang ini label yang dapat dari coklat dekat pasaran. Okay, so sekarang saya tunjukkan adalah dark coklat yang sugar free. Okay? Dia ada tambahan gula. Jadi, kita tengok setiap 100 gram. Biasanya yang sekarang kalau kata satu bar yang standard, dia lebih kurang 100 gram. Jadi, kita habiskan satu bar, 100 gram coklat ni, dia dapat sebanyak 561 kalori. Jadi banyak ke sikit ke, kita tak tahu lagi kan sebab tak ada bandingan lagi. Kalau setakat hanya tengok kalori memanglah tinggi. Tapi sekiranya
Dari segi 100 gram ni anda bahagi kepada 10. Bahagi kepada 10 porsi. Jadi setiap kali hanya ambil satu sahaja 10 gram. Jadi kalori akan jadi 56 lah. Jadi itu tak akan banyak sangat. Cuma kalau kata anda lepas ambil 10 gram, ambil lagi 10 gram, so itu memang akan bertambah. So ini adalah kandungan kalori yang terdapat dalam sugar free dark chocolate. Okay. Ini adalah milk chocolate, coklat bersusu. Okay. Berapa banyak tenaga yang dapat dalam milk chocolate? Ini adalah milk chocolate yang bergula. Okay. Setiap 100 gram, dia memberi 560 kalori. Jauh beza tak dengan dark chocolate yang sugar free? Tidak kan? Jadi kenapa tidak? Sebab bila kita tak letakkan gula. Okay. So dalam dark chocolate, dari koko sebenarnya kandungan lemak dia akan lebih tinggi berbanding dengan milk susu. So, sebab lemak dia lebih tinggi, jadi kandungan kalori automatically akan lebih tinggi lah. Jadi kalori dari dark chocolate, dia lebih kepada kandungan dari lemak. Banding dengan untuk yang coklat susu, milk chocolate, dia punya kandungan lemak lebih rendah berbanding dengan dark chocolate, tapi dia mengandungi gula. Jadi kalori yang kurang daripada lemak sudah diganti dengan kalori yang dapat dari gula yang ditambah. Jadi at the end lebih kurang sama. Okay. Jadi itu sebab tu kalau dari segi tenaga, tak kisah anda ambilkan sugar free punya ke, dark chocolate atau milk chocolate ke, sebenarnya kandungan kalorinya tak jauh beza pun. Jadi itu sebab tu perhati sikit sekiranya anda memang minat coklat. Okay. Yang penting bukan kata anda ambilkan dark coklat atau tidak, sugar free atau tidak. Yang penting adalah kuantiti coklat yang anda makan. Okay. Okay. So, seterusnya saya nak bincangkan mengenai kicap manis. Okay. Kenapa saya nak sebutkan kicap manis? Okay. So, dalam gambar yang saya tunjuk, mungkin itulah cara yang anda ambil juga kan. So, bila ambil nasi, okay, nak bagi rasa sikit. Saya tak suka ambil kuah. Tapi saya ambilkan kicap manis. Okay. Sebenarnya, adakah anda tahu yang kicap manis ni, dia boleh bagi kita banyak kalori? Benar tak anda tengokkan label yang terdapat pada botol kicap manis? Okay. So, kalau kata sekiranya anda benar pun pergi tengok label, jadi nanti anda kenalah ambil perhatian sikit. Okay. So, sini saya tunjukkan dua jenama kicap manis yang berlainan. Okay. Yang sebelah kiri, okay, kita boleh nampak kandungan kalorinya apabila kita ambilkan satu sudu besar kicap manis sebanyak 15 ml, dia memberi 33 kalori. Okay. Berbanding dengan kicap manis yang jenama di sebelah kanan, setiap 15 ml dia memberi kalori 50 kilokal. Jadi kita boleh nampak kandungan tenaga ataupun kandungan kalori yang boleh dapat dari kicap manis untuk setiap 15 ml kicap manis, dia punya kandungan kalori dalam julat antara 30 ke 50. Adakah ini sikit? Benar tidak. Kalau kata kita tambahkan kicap manis bukan setakat hanya satu sudu sahaja, kita mungkin tambah banyak 2 sudu. So dari sana boleh jadi 60 kalori ke 100 kalori. Jadi itu agak banyak. Dan kalau kata tengah hari saya tambahkan kicap manis, makan malam pun saya tambahkan juga kicap manis. Jadi 2 kali, satu hari kita tambah 2 kali, jumlah dia boleh jadi sangat banyak. Jadi itu sebab tu kena perhati sikit. Kadangnya kita nampak saya makan kuantiti ni tak banyak, tapi kenapa berat saya naik? Kena ambil perhatian sikit terhadap kalori-kalori yang selalu kita tak perasan. Okay? Jadi itu sebab tu perhati sikit.
untuk kicap manis. Apabila terutamanya anda nak buatkan cawaran berat badan. Okey, sebab kita nak elakkan tambahan kalori. Setelah banyak bincang mengenai topik-topik mengenai makanan, kalori yang kita dapat, okey. So, untuk gaya hidup sihat kita tak boleh lari daripada senaman ataupun aktiviti fizikal. Jadi, saya nak bincang sikit mengenai apa perbezaan antara aktiviti fizikal dan senaman. Okay? Sebenarnya aktiviti fizikal ni adalah dia merangkumi segala pergerakan badan yang anda buat. Anda gerakkan jari, anda ambil pen, ini pun adalah aktiviti fizikal. Okay? Cuma gerakan yang kecil ni dia guna tenaga yang sangat sikit. Manakala untuk senaman, dia adalah aktiviti fizikal yang dilakukan secara terancang dan berstruktur untuk tujuan penjagaan kesihatan. Biasa ini akan melibatkan penggunaan tenaga ataupun penggunaan kalori yang lebih banyak dan juga dia boleh kuatkan kita punya otot semua. Jadi itu perbezaannya antara aktiviti fizikal dan senaman. So, senaman adalah sebahagian daripada aktiviti fizikal. Okay? Tapi aktiviti fizikal ni tak semestinya senaman. Okay. Sebab kenapa saya nak tekankan bahagian ni adalah kerap saya tanya klinik bila ada patient pesakit, kita tanya, ada lakukan senaman tak? Kadang-kadang ada setengah orang bagi feedback kata, oh masa saya kerja saya banyak jarak, saya banyak gerak dah, saya banyak jalan. Itu senaman kan? Nah, itu senaman ke? Kalau ikut definisi sebenarnya itu bukan senaman. Okay, itu aktiviti fizikal. Jadi dia punya dari segi cara perangsangan yang dia bagi kepada badan kita ni sebenarnya lain sikit lah. Cuma kita kata berbanding, okay, yang kita banyak jalan masa waktu kerja ni, okay, berbanding dengan banyak duduk, kita tetap kalahkan lah banyakkan aktiviti fizikal. Sebenarnya untuk gaya hidup sihat selalu memang kita galakkan buatkan senaman sebanyak 150 minit dalam masa seminggu untuk kita kata dia punya intensiti yang sederhana. Jadi tapi sekiranya kalau kata saya tak mampu nak buatkan senaman, jadi macam mana saya nak kekalkan kesihatan? Okay? Saya percaya sebahagian ataupun ramai orang pernah dengar dah. Okay? Kita setiap hari kena target untuk sihat. Okay? Untuk gaya hidup yang sihat, kita targetkan jalan 10,000 langkah. Okay? Kenapa 10,000 langkah? Okay? Sebab bila kita lakukan, kita berjalan sebanyak 10,000 langkah, ini agak dia agak sama. Okay? Dia hampir sama seperti badan gunakan tenaga ataupun kalori sebanyak 500 kalori. Jadi ini boleh bantu dari segi kita kata kekalkan badan kita sihat, elakkan kita daripada pengambilan tenaga yang berlebihan. Jadi itu sebab tu salah satu sekiranya anda tidak melakukan senaman, okay, jadi anda boleh banyakkan berjalan kaki. Cuba pakai sama ada kata jam tangan yang boleh kirakan step ataupun pakaikan handphone untuk buatkan pemantauan berapa langkah kita jalan dalam seharian. Okey, 10,000 langkah. Ini persamaan dengan kita jalan lebih kurang 8 kilometer. Okey. Jadi dan satu lagi nak ingatkan saranan yang tadi saya sebut, kita galakkan 150 minit senaman dalam seminggu. Sebenarnya 150 minit senaman ini adalah digalakkan kita lakukan, kita pecahkan kepada sesi yang kecil. Contohnya 30 minit dan 5 hari seminggu. Untuk dapat jumlah dia 150 minit. Okay? Sebab efek dia berbanding dengan saya pilih dalam seminggu 1 hari, saya terus habiskan 150 minit. Sebenarnya dia punya kesan dan manfaat terhadap kesihatan ni lain sikit. Paling bagus 30 minit 5 hari seminggu. Okey? Jadi ingatkan ini. So untuk slide terakhir saya nak sharekan sikit. Saya rasa even sebelum MCO pun ramai selalunya
menghadapi masalah ataupun isu-isu yang mengenai perut puncit. Okey. Bahagian perut yang besar. Okey. So, untuk ini adalah saranan, kita kata saranan, salah satu saranan yang senaman yang anda boleh cuba untuk nak kuruskan, okey, kita punya perut. Okey. So, ini sebenarnya saya dapat dari KKM punya website. So, sekiranya anda minat nak tahu lagi banyak mengenai senaman, contoh cara senaman yang kita boleh buat di tempat kerja ke yang ataupun yang lain-lain, anda juga boleh layari KKM punya website, okey, untuk bahagian senaman ini. Okey, cuba. Okey, nanti anda akan lebih sihat. Okey, so yang penting ingat, kita buatkan kawalan adalah untuk kesihatan, bukan kata nak susahkan. Jadi apa yang saya kongsi tadi adalah untuk nak berikan kesedaran supaya anda nampak sebenarnya dari mana kami dapatkan kalori, dan kadang-kadang ada yang tuntutan yang kita nampak ataupun kita baca dari media sosial ni sebenarnya adalah betul ke atau tidak. Okay, kita kena dapat info yang betul. Okay, so sesi saya sampai sini sahaja. Okay, so sekian, terima kasih.